A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, alhamdulillah kita masih lagi diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan saya yakin dan percaya ada yang berpuasa pada hari ini untuk melengkapkan lagi puasa 6 kita pada tahun ini. Baik. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita teruskan pengajian kita dan siaran kita serentak di TV3 dan TV9 dan kita membawakan topik berkaitan isu semasa. Dan pada hari ini, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak membincangkan topiknya bunyi agak berat, tetapi objektif yang kita nak bawa pada hari ini adalah kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tajuk kita adalah 3 dosa besar. Nak tahu apa 3 dosa besar yang akan kita bincangkan pada hari ini? Kita bawakan panel yang kita sayangi, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Khabar Ustaz? Alhamdulillah. Nampak baju biru je hari ini Ustaz ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ceria pagi ini. Mudah-mudahan ceria pada pagi ini. Baik Ustaz, topik kita 3 dosa besar. Dan kepada para penonton yang ingin bersama dengan Al-Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 1800881677 ataupun boleh WhatsApp kita di talian 0111233648 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa tekan butang share pada Facebook Live yang kita siarkan pada pagi ini. Jadi kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bersedia dengan buku dan pen anda, catat poin-poin utama yang akan kita kongsikan pada hari ini, dan siapa yang pegang telefon tu boleh tulis di ruangan komen tu poin-poin utama supaya lebih ramai yang mendapat manfaat daripadanya. Baik Ustaz, sebagai permulaan tajuk kita pada hari ini 3 dosa besar, mungkin ada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun dalil yang menyokong perbincangan kita pada hari ini yang menceritakan tentang 3 dosa besar. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak mengucapkan selamat ulang tahun TV3 yang ke-36 Ustaz. 36 kalau Ustaz lah, kita nak tahulah Ustaz bila bermula dengan TV3 ni Ustaz? Saya alhamdulillah pada tahun 1998 dalam rancangan Al-Kuliah kali pertama. 1998. 98. Macam saya sendiri Ustaz. Masa tu Aiman berapa umur tu? Saya baru darjah 2 Ustaz. Masya-Allah. Kecil lagi. Macam saya sendiri, saya kenal Ustaz dengan motivasi pagi. Ya. Tahun bila tu Ustaz? Di sekitar itu juga. Sekitar itu juga. 98, Subhanallah. Maknanya kita ni membesar dengan TV3. Betul. Jadi alhamdulillah kita masih, kesetiaan kita masih berterusan bersama dengan TV3 dalam program Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita mulakan perbincangan kita dengan tajuk 3 dosa besar. Persilakan Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'. Terima kasih kepada Dai Aiman yang membuka ruang kepada saya pada pagi ini, sahabat-sahabat penonton yang saya hormati, yang saya kasihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada pertemuan kita pada hari ini insya-Allah. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-36 kepada TV3, dan seperti yang disebut tadi, saya secara peribadi sangat berterima kasih kepada TV3 sebab pada tahun 1998 saya buat kali pertama muncul di televisyen dan televisyen pertama yang memilih saya ialah TV3. Subhanallah. Dan sejak daripada itu alhamdulillah hubungan saya dengan TV3 ini tidak pernah putus. Walaupun dalam setahun, dalam beberapa bulan mesti insya-Allah akan muncul di TV3. Dan saya rasa ini juga yang turut dirasai sama oleh pendakwah-pendakwah kita, ustaz-ustaz kita, asatizah kita, di mana ruang ini diberikan kepada kita
sehingga kita dapat menyampaikan dakwah ini secara lebih luas, secara lebih menyeluruh. Dan mungkin orang kenal Ahmad Syukri ini, mungkin wallahu alam, melalui program-program yang disiarkan di TV3. Mudah-mudahan insya-Allah kita doakan yang terbaik kepada TV3 dan mudah-mudahan program-program seperti ini yang mewarnai negara kita ini mudah-mudahan mendapat sambutan yang terus baik daripada masyarakat kita. Banyak pahala abang-abang kamera kita, production Allahu kita Akbar. kan Ustaz ya. Allahu Akbar. Saya daripada slim sampai tubuh macam sekarang. Ya, Bayangkan. saya. Begitu lamanya dengan TV3 dan juga program-program di TV3. Baiklah Dai Aiman. InsyaAllah seperti yang Dai Aiman sebutkan tadi, kita akan membicarakan tajuk 3 dosa besar dan kita akan baca satu hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim sebagai panduan kepada kita. Boleh lihat hadis ini dalam Riyadhus Salihin sebagai contoh. Boleh lihat hadis ini dalam Jawami'ul Kalim sebagai contoh. Banyak buku-buku hadis yang menyebut hadis ini, iaitu hadis yang kita maksudkan ialah, saya baca hadis ataupun matan hadis ini, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath al-thaybu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariku lil jama'ati rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada ada yang disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali kerana salah satu daripada 3 perkara: berzina padahal dia sudah berkahwin, membunuh orang dan meninggalkan agamanya, serta memisahkan dirinya dari jamaah, yakni orang yang murtad. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang penonton yang saya hormati, yang saya kasihi, bila kita sebut tentang dosa besar, mungkin tergambar kepada kita, adakah hanya 3 dosa ini saja yang dikatakan sebagai dosa besar? Jawapannya tidak. Ada lagi dosa-dosa lain yang disebut dalam hadis bahawa itu merupakan dosa besar. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita supaya kita meninggalkan 7 dosa besar. InsyaAllah kita akan baca hadis tersebut nanti. Dan ada juga para ulama kita yang mereka ini susun berpuluh-puluh jenis dosa besar supaya kita orang yang beriman ini berusaha menjauhinya. Sampai ada kitab je Ustaz. Sampai ada kitab yang menyebut tentang dosa-dosa besar. Seperti contohnya Al-Kabair sebagai contoh. Ceritanya dalam kitab itu ialah dosa-dosa besar. Kenapa? Sebab seperti yang kita maklum, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada kita melakukan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu disebut sebagai kita melakukan at-taat. Kita kena satu buat perkara lagi yang sangat penting, iaitu kita ijtinab an-nawahi. Kita menjauhkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentu perkara besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah dosa-dosa besar. Sebenarnya dai dan juga penonton yang saya hormati, yang saya kasihi, agama yang Allah Taala turun kepada kita, syariat yang Allah Taala turun kepada kita ini, ada yang kita sebut sebagai objektif syariah, ataupun bahasa yang selalu diguna maqasid asy-syariah. Ada tujuan matlamat daripada syariah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Kalau hadis tadi, hadis yang kita baca tadi sebut 3 dosa besar. Iaitu orang yang berzina sedangkan dia berkahwin, orang yang melakukan pembunuhan, dan yang ketiga ialah orang yang murtad, yang keluar daripada agama, yang memisahkan dirinya daripada orang-orang Islam. Ada orang tanya, seolah-olah di situ macam ada 4.
Dia tidak. Dia sebenarnya yang ketiga itu at-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah daripada jamaah. Maknanya berpisah daripada orang-orang Islam. Maksudnya bila dia tinggal agama ni, dia berpisah, dia tak hera orang Islam, dia cabut daripada orang Islam, dia bergabung dengan orang-orang yang menentang agama. Orang-orang yang menentang Islam. Jadi saya katakan tadi, agama ni, syariat ni dia ada matlamat dia. Kalau kita tengok tadi, kita ulang balik, yang 3 perkara ataupun 3 dosa besar itu, cuba kita tengok berkenaan dengan prinsip ataupun maqasid syariah. Syariah ni saya katakan tadi nak jaga 5 perkara. Yang pertama ialah hifzuddin. Hifzuddin maksudnya ialah menjaga agama. Ya. Jadi orang murtad tu dia tak jaga agama lah. Keluar daripada Islam. Setelah mendapat nikmat yang cukup besar. Nikmat paling besar dalam hidup ni ialah Islam, agama. Ini satu anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Yang kedua ialah hifzun nafsi. Hifzun nafsi maksudnya menjaga agama. Jadi kalau seseorang itu membunuh orang lain, termasuk saudaranya, kawannya, musuh, tak kisahlah. Kalau dibunuh itu sebenarnya itu dia dah menggugat maqasid syariah. Syariah suruh jaga nyawa. Begitu juga agama ni tujuannya ialah hifzul aqli. Iaitu kita menjaga akal. Menjaga akal. Sebab itu arak diharamkan sebagai contoh. Yang keempat, hifzun nasal. Iaitu kita menjaga keturunan. Sebab itu dalam hadis yang kita bacakan tadi, terdapat bentuk kesalahan dosa besar itu ialah orang yang melakukan penzinahan. Tidak menjaga zuriat ataupun tidak menjaga keturunan. Dan yang akhir sekali ialah hifzul mal. Syariat turun untuk kita menjaga harta. Sebab itu digambarkan di antara perkara penting, asas penting kepada rukun Islam sebagai contoh ialah perintah supaya kita berzakat. Itu ada kaitan dengan hifzu al-mal, kita menjaga harta. Dan kemudian ada hadis yang menggambarkan kalau orang tu pertahankan harta dia, orang nak rompak dia pertahankan harta dia, maka seolah-olah mati dia mempertahankan harta. Bukan mempertahankan benda lain, mempertahankan harta itu dianggap sebagai syahid. Orang yang mati syahid. Kenapa? Sedangkan itu dia pertahankan harta dia. Sebab menjaga harta ini merupakan sebagai tuntutan syariah. Yang merupakan objektif syariah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan agama ini untuk menjaga 5 perkara seperti yang saya sebutkan tadi. Ini merupakan tunjang utama dalam kita melihat sesebuah permasalahan. Kenapa Islam meletakkan zina, bunuh dan murtad? Rupanya berdasarkan 5 maqasid. Kita mudah fahamnya objektif syariah, betul. Objektif, matlamat syariah. Matlamat syariah. Tujuan syariah. Tujuan syariah. Kenapa Islam meletakkan sesuatu perkara ini? Baik Ustaz, sebelum kita pergi jauh, saya yakin dan percaya para penonton kita pun nak tahu kenapa Islam meletakkan zina, bunuh dan murtad sebagai dosa-dosa besar. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin Ustaz boleh beri sedikit saja perincian berkaitan dengan kenapa kita bincang dosa besar. Dosa kecil ni tak penting ke? Dan kenapa diasingkan perbuatan-perbuatan ini kepada dosa besar, Ustaz? Sebenarnya pengkelasan ataupun pembahagian ini adalah sebagai satu bentuk memberi kefahaman kepada kita ada larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang bersifat kalau kita buat, kita langgar, merupakan kesalahan yang sangat besar yang disebut oleh Al-Quran, yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Dan adakah bila kita kata kita sebut dosa besar, jadi adakah kita nak ringankan dosa kecil? Jawapannya tidak juga. Sebab dosa kecil itu juga harus kita jauhi. Cuma kita tak mahu, kita ambil mudah. Kita tak mahu macam ni Dayak Aiman. Ya. Oh, ni dosa kecil je. Ini dosa kecil saja. Jadi saya boleh buat suka-suka hati saya boleh ulang. Ya. Kalau kita buat demikian, ada perbincangan di kalangan para ulama,
memanglah bukanlah kita kata itu dosa besar dengan erti kata dosa besar yang 7, dosa besar yang 3 yang kita bincang. Tetapi boleh pergi kepada dosa besar sebab apa? Ya. Sebab seolah-olah kita meringan-ringankan syariat. Kita meringan-ringankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil mudah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, contoh kita bincang nanti. Memang dosa itu dosa besar. Iaitu contohnya dosa zina sebagai contoh. Tapi nak pergi kepada dosa besar itu, dia akan didahului dengan dosa-dosa kecil. Umpamanya melihat, menonton, memandang kepada perkara yang sepatutnya kita tak tonton. Ya. Kepada perkara yang tak sepatutnya kita pandang. Memanglah dosa kecil. Tapi daripada dosa kecil itu akan membawa kepada kita dosa besar. Dan 3 perkara yang kita sebut dalam hadis ni, sebenarnya itu juga yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 68. Ini yang untuk kita gambarkan ada kaitan yang sangat rapat antara hadis Nabi SAW dengan Quran. Quran sebut 3 perkara, 3 dosa besar ni dalam surah Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Allah Ta'ala sebut antara ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang, yang Allah Ta'ala kasih, ada lebih kurang 13 sifat. Ya. Antaranya ialah orang yang tidak menyembah bersama Allah itu ada Tuhan yang lain. Maksud syirik. Ya. Dosa syirik. Dosa yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama. Satu. Yang kedua, mereka tidak membunuh orang yang Allah Ta'ala haramkan untuk membunuh. Melainkan kerana sebab tertentu. Umpamanya hukum qisas, bunuh balik. Dan yang ketiga, wala yaznun. Mereka tidak melakukan perbuatan zina. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan berkenaan dengan ibadur rahman. Hamba-hamba Allah ni, mereka akan menjauhkan diri mereka daripada melakukan dosa-dosa besar. Sampai orang kata bau sekali, tak apa. Ya, dosa kecil pula tu. Kalau Betul. dosa besar lainlah. Betul. Maknanya jangan kita mengambil enteng walaupun dosa kecil, sekecil-kecil kita dibakar dalam api neraka pun kita tidak mampu untuk menghadapinya, Ustaz, ya. Betul. Baik. Tadi Ustaz ada sebutkan pada awal perbincangan kita tadi di antara objektif ya Islam meletakkan zina sebagai dosa besar adalah kerana menjaga keturunan. Mau tidaknya, kalau berzina tak tahu kau ni bapak kau siapa, kau mak kau siapa dan sebagainya. Mak mungkinlah tahu maknya siapa, tapi bapak ni tak tahu bapaknya siapa. Jadi ini menyebabkan Islam menjaga keturunan seorang Islam tersebut. Tapi Ustaz, zina ini yang kita faham adalah perbuatan sumbang di antara lelaki dan wanita. Namun begitu, sahabat kita Syahziatul Siddiq ada bertanyakan sebuah soalan tentang zina ni, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah perbezaan dosa zina iaitu dosa zina al-laman, betul saya? Zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Bolehkah Ustaz terangkan secara jelas? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Ada bahagian rupanya zina ni. Mungkin Ustaz boleh beri pencerahan. Dia bukan al-laman, dia al-lamam. 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 Apa maksud al-lamam ni perbuatan-perbuatan ke arah melakukan dosa besar, iaitu melakukan dosa zina, ataupun dalam bahasa yang boleh saya gunakan muqaddimah kepada perbuatan zina. Permulaan perbuatan-perbuatan mungkin dalam pelukan, kucupan dan sebagainya yang akhirnya membawa kepada zina. Dia belum pergi pada dosa besar lagi. Tapi itu saya katakan tadi, Da'i. Perkara tersebut boleh membawa kepada pengzinaan. Maka sudah tentu orang tu kena beristighfar, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu al-lamam tu. Maknanya dia mukadimah lah. Mukadimah kepada perbuatan tersebut. Kita menengok-nengok ke ataupun permulaan kita cium dan sebagainya. Dan adakah ia juga memberi kesan kepada zina muhsan dan ghairul muhsan, Ustaz? Tapi sebelum tu, Ustaz, boleh kita berehat seketika? Okey, boleh. Minta maaf, Ustaz, ya. Boleh, tak ada masalah. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan 3 dosa besar, iaitu yang pertama zina, bunuh dan murtad. Tapi sebelum rehat tadi, kita ada berbicara tentang jenis-jenis zina. Dan salah satunya adalah al-lamam. Lamam saya, bukan laman. Laman tu rumah kita. Lama rumah kita. Itu saya. Okey, lamam itu merupakan mukaddimah zina. Ya Ustaz, silakan. Okay. Lamam, bukan laman seperti itu. Ya. Lamam itu para ulama membuat sedikit perbezaan. Lamam ni dia hampir, sebahagian menafsirkan dia hampir-hampir pergi kepada dosa besar. Bukan dosa kecil macam pandang dan seperti tadi. Tapi kepada mukaddimah, kalau dalam aspek perzinaan, mukaddimah kepada zina tersebut. Oh, okey. Itu disebut al-lamam. Maknanya pembahagiannya ialah dosa kecil. Al-lamam ni nak pergi hampir kepada dosa besar. Sesuatu yang sangat-sangat perlu dijauhi. Minta maaf Ustaz ya. Kalau kita katakan mungkin sentuh dulu kot. Ya. Cium, Ya. kucup, pelukan sebelum melakukan penzinaan. Okey. Baik, yang kedua yang persoalan tadi ialah zina muhsan dengan ghairu muhsan. Dia bukan sebenarnya pembahagian macam lamam tadi, dia asing topik lain tu. Okey. Maksudnya ialah sama ada orang yang melakukan zina itu orang yang sudah berkahwin ataupun belum berkahwin. Mana yang berkahwin seperti yang kita bincang tadi, hukumannya yang kita baca tadi ialah hukumannya rejam sampai mati mengikut hukum syariah. Adapun orang yang belum berkahwin sebat 100 sebatan. Jadi apa pun gambarannya ialah hukuman ini dan juga amaran-amaran daripada Allah, daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW ialah untuk memberi peringatan kepada kita supaya menjauhi perkara-perkara tersebut. Dan sebenarnya dai, pengharaman zina ini bukan ada kepada syariat Nabi kita SAW sahaja, bahkan rasul-rasul, nabi-nabi yang dibangkitkan sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka juga mengharamkan pengzinaan. Bukan benda baru sebenarnya. Bukan benda baru Ustaz ya. Dalam cerita Piramli itu semerah padi ke Ustaz ya? Ya. Yang dibuat rotan. Ya. Jadi kita melihatkan keadaan ini memberikan keinsafan kepada manusia yang lain yang tak beranilah aku nak buat macam ni, nanti aku kena juga. Tapi sedikit mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita kenapa beza pula orang yang dah kahwin dengan orang tak kahwin daripada sudut hukumannya itu tadi Ustaz? Ada hikmahnya mungkin? Sudah tentu. Ya. Yang paling jelasnya ialah orang yang sudah berkahwin, dia sudah menikmati kehidupan berkahwin itu. Maknanya hubungan suami isteri itu. Tiba-tiba dalam keadaan dia sudah menikmati dengan cara yang halal, dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan. Dan ini juga yang kita lihat, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW bagaimana hukuman orang yang melakukan zina ketika berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi dari sudut hukuman itu beratnya kerana dia sudah merasa ataupun menikmati kehidupan berkeluarga. Maknanya dia sudah mengadakan hubungan sebelum ini dengan suaminya ataupun dengan isterinya. Dah rasa pun tak puas lagi, nak Betul. lagi. Ini yang kita katakan bagaimana seseorang itu melakukan pelanggaran hukum kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke peringkat itu. Tapi bila kita sebut begitu, bukanlah maknanya sudah tertutup jalan kepada pelaku tersebut. Bila dia dah buat, dia tak ada jalan pulang ke? Allahu Akbar. Al-bab maftuh. Pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa terbuka dengan syarat seseorang itu mengisafi, dia berhenti daripada perbuatan tersebut, menyesal perbuatan tersebut dan tidak berazam untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Walau sebesar gunung sekalipun, keampunan Allah SWT sangat luas. Tapi Ustaz ada nyatakan sebentar tadi, ia berpunca daripada perbuatan yang kecil. Betul. Dan dia berjangkit. Dia makin besar, makin besar. Mula-mula jangan pandang-pandang, jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang, bertambah iman. Dalam lagu tu mungkin kita boleh ambil sedikit poin bahawa ia hanya bermula daripada pandangan mata dan sehingga jatuh ke hati dan
mula nak rasa. Jadi mungkin sedikit Ustaz boleh ceritakan bahawa kesinambungan daripada dosa besar ini adalah berpunca daripada dosa yang kecil, hanya daripada pandangan mata, Ustaz. Silakan. Betul. Justru itu ada kaedah yang menyebut tidak dikatakan dosa besar itu dengan istimrar. La saghirata bil istimrar. Tidak dikatakan sebagai dosa kecil itu kalau perkara tersebut diulang sentiasa. Diulang, dibuat dan terus dibuat, terus diulang. Maksudnya di sini ialah agama ini mengajak kepada kita supaya kita membina kehidupan ini berlandaskan syariah. Sebagai contoh, kalau kita kata ambil aspek penzinaan tadi, ini tak mungkin tiba-tiba berlaku penzinaan begitu. Betul tak? Betul. Dia mesti melalui situasi ataupun keadaan yang berlaku. Mungkin dari sudut bagaimana hubungan itu antara lelaki dengan perempuan. Bukan kita sebut tak boleh berhubung lelaki dan perempuan. Itu tak betul lah. Tak ada, tak kena. Tetapi kita kata perhubungan lelaki dengan wanita itu mesti ada batas-batasnya. Kita bercakap sekarang pada tahun 2020. Kita bukan bercakap pada tahun ketika Nabi SAW dimangkitkan. Zaman Nabi, kalau sebut kita kata bercakap, zaman Nabi itu betul-betul bercakap lah. Betul tak? Maknanya lelaki dengan perempuan bercakap. Dan berhadapan. Kalau ketika agama ini diturunkan. Tetapi pada tahun 2020 ini, mungkin seorang lelaki dan perempuan itu tidak berhadapan pun. Mungkin masing-masing berada di rumah. Betul. Mungkin masing-masing berada dalam bilik masing-masing dan pasangannya itu ataupun regunya itu berada di tempat yang lain. Musim PKP pula, Ustaz. Musim PKP pula. Maksudnya, boleh membawa dosa kecil melalui perbualan, melalui video call, macam-macam perkara boleh berlaku. Sebab itu, kalau kita lihat syariat ini, turunnya syariat ini, dia sekat perkara-perkara tersebut. Macam lagu yang Da'i nyanyikan tadi, itu sedap pula dengarnya. Ya, Ustaz. Itu menggambarkan supaya jangan pandang-pandang itu mukadimah. Pandang. Tapi bukanlah kita kata tak boleh pandang langsung sampai ada setengah orang tu bercakap perempuan tunduk macam tu. Susah juga macam tu. Bawa kereta pun pandang bawah, Ustaz. Pandang bawah. Langgar traffic light. Saya fikir bukan begitu. Ya, Cuma maknanya pandangan itu dengan tujuan melihat wanita dengan nafsu, dengan syahwat dan sebagainya. Jadi betul yang Da'i sebut tadi, kita kena jaga perkara-perkara tersebut supaya tidak berlaku perkara yang kita sebut sebagai perbuatan dosa besar yang membawa kita ke arah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia kesan daripada perbuatan kita yang mungkin agak simple. Tak apa, nengok iklan joget-joget tak apalah. Tapi ia menimbulkan satu gerak hati ataupun gerak kerja yang seterusnya yang lebih membinasakan. Bayangkan daripada hanya melihat, menonton di telefon kita dan menyebabkan akhirnya anak-anak kita berkelakuan sumbang di rumah sendiri mungkin. Tapi Ustaz, tadi kita sebut tentang zina. Dan saya rasa lebih merisaukan kita adalah satu yang kita sebutkan dosa besar, iaitu keluar daripada jamaah, iaitu yang kita sebutkan sebagai murtad. Yang mana kita melihatkan murtad ini telah menjadi satu isu yang cukup hangat diperkatakan, sehingga ada setengah itu tidak mengetahui bahawa anak-anak mereka setahun dah murtad. Sebab itu Ustaz, kita nak tahu adakah murtad ini perlu kepada penyaksian ataupun bagaimana? Mungkin Ustaz boleh jelaskan seperti mana sahabat kita di Facebook ada bertanyakan satu soalan. Ayub Ahmad, Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Murtad adalah salah satu dosa besar. Murtad boleh berlaku melalui salah satu atau ketiga-tiga perlakuan ini. Yang pertama, melalui i'tiqad, yang kedua melalui lisan dan yang ketiga melalui amalan. Mohon Ustaz huraikan ketiga-tiga perlakuan yang menyebabkan berlaku murtad ini. Murtad ini boleh berlaku kepada seorang tanpa disedari. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Ini perkara yang membimbangkan kita, Ustaz. Kerana apa? Kita melihatkan bahawa ramai anak-anak muda yang kini mungkin ingin mencari nafas baru, untuk mencari rasa baru dengan murtadkan diri mereka. Ini satu perkara yang menakutkan kita. Mungkin Ustaz boleh menjelaskan ketiga-tiga jenis murtad ini, Ustaz.
Baik, apa yang ditanya oleh sahabat kita tadi daripada Ayub Ahmad berkenaan dengan bentuk yang seseorang itu boleh jadi murtad. Jadi betul lah dia melalui i'tiqad, lisan dan juga amalan yang menyebabkan seseorang itu murtad. Murtad ni maknanya dia berpaling daripada agama Allah, daripada Islam, pergi kepada agama lain. Ataupun mungkin tidak beragama sebagai contoh. Yang pertama ialah i'tiqad. I'tiqad maknanya dalaman, hati, kepercayaan. Dia percaya sesuatu yang tak betul. Umpamanya na'udzubillah min zalik. Tiba-tiba i'tiqad dia Allah Ta'ala itu tiada sebagai contoh. Tuhan tu banyak. Kita bebas memilih apa-apa agama. I'tiqad dia begitu. Itu boleh menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam. Yang kedua, lisan. Dia bukan sekadar i'tiqad, dia dengan kata-kata dia. Kata-kata ni walaupun dalam keadaan bergurau ataupun bersungguh-sungguh dia sama je. Dia bersama-sama je. Contohnya dia kata, aku dah bosan, na'udzubillah, kita bercakap na'udzubillah. Aku dah bosan dengan agama Islam, aku nak hidup cara lain, agama lain. Ini jelas tak ya? Secara jelas, secara lisan. Yang ketiga ialah dia tak, i'tiqad kita tak tahu, lisan pun dia tak sebut, tapi dari sudut amalan dia. Mungkin amalan dia tu mungkin menyembah patung, berhala dan sebagainya, pergi ke rumah ibadat. Pergi rumah ibadat tu bukan pergi saja buat ibadat sebagai contoh, itu jelas sekali seseorang itu keluar daripada agama Islam. Cuma bila dai sebut tadi tentang macam mana kalau ada perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat, umpamanya wallahu alam, serius bagaimana itu wallahu alam, cuma saya boleh sebut secara umum, dia sebenarnya yang paling penting pendidikan ini daripada keluarga. Ini kita kena terima satu hakikat. Betul lah kita boleh kata sekolah, aku dah hantar sekolah, dah hantar ke asrama, ada guru Quran dia dan sebagainya. Itu bukan alasan untuk kita tidak bertanggungjawab. Kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, kita kena pantau anak kita membesar, apa didikan dia, apa pengetahuan dia, siapa dia berkawan. Ini kita kena tahu. Maksudnya kita kena lihat dan kena fahami, dan sudah tentu kita tahu ni melalui komunikasi. Kalau kita tak pernah tanya langsung anak-anak kita, umpamanya apa yang berlaku dekat asrama, apa yang dia bincang dengan kawan-kawan dia. Kalau kita langsung tak tanya, mungkin perkara ini akan disembunyikan. Jadi, bagi saya, pandangan saya yang dhaif ni, mesti ada tanggungjawab yang penting yang dimainkan oleh ibu bapa. Ini yang digambarkan oleh hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Maka atas kedua ibu bapa lah yang mencorakkan anak-anaknya. Baik. Kemudian isu yang timbul juga ialah berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi. Yang kita baca tadi tentang hukuman murtad itu ialah dibunuh. Ini berlaku dai kita, walaupun dia bersifat akademik, mungkin kita sentuh sikit, iaitu tentang adakah orang yang murtad itu mesti dibunuh berdasarkan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agama, hendaklah dia dibunuh. Berlaku perbincangan. Cuma saya nak petik pandangan yang dibuat oleh Syekhul Azhar. Syekhul Azhar sekarang, Dr. Ahmad At-Tayyib. Syekhul Azhar. Syekhul Azhar menyebut sekarang ni, ini pandangan dia, tapi dia berdasarkan juga pandangan-pandangan ulama muasirin. Tapi saya nak petik satu nama saja. Beliau mempunyai pandangan begini. Yang dikatakan hukuman murtad itu dibunuh ialah apabila orang yang murtad itu memberi ancaman kepada masyarakat. Sebab itu, dalam hadis yang kita baca tadi ada, bila sebut orang tu keluar dari agama, kemudian disambung dengan orang yang keluar daripada jamaah Islam. Maknanya, sebahagian melihat bahawa dengan murtad itu dia mempengaruhi orang lain, dia menyerang Islam, dia memusuhi orang Islam dan membuat
kekacauan. Itu pandangan yang dibuat oleh Syekhul Azhar. Tapi adakah bila kita sebut begitu dia tak dihukum? Kena hukum. Hukum itu terserah yang sesuai yang difikirkan oleh negara, yang difikirkan oleh pemerintah yang memerintah negara tersebut. Cuma saya nak sebut di sini tidak seperti yang kita faham. Saya daripada kecil pun faham gitu. Tokoh agama mesti dibunuh. Tak kisahlah apa berlaku, mesti dibunuh. Rupanya ada perbincangan-perbincangan yang dibuat oleh ulama. Ini memberi satu kesedaran kepada kita untuk kita, macam saya balik kepada tadilah, untuk kita jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, dan kita cuba bina kehidupan ni di atas agama. Memang kalau kita sebut atas agama itu macam mana hidup atas agama? Lalu orang kata dia pun diberi pendidikan agama daripada kecil. Ya, kita kadang-kadang pendidikan agama ni, minta maaf kalau salah, tolong betulkan saya. Kita faham pendidikan agama daripada kecil ni, kita suruh dia mengaji, dia boleh baca Iqra, bagi fardu ain sikit, kita kata sekali dah beri pendidikan terbaik. Agama betul ke begitu? Sedangkan pendidikan itu berterusan. Apa yang berlaku dalam rumah kita sebagai contoh, dalam suasana PKPB ni sebagai contoh, apa yang berlaku rumah kita? Adakah dalam rumah kita ada baca Quran? Adalah dalam rumah kita itu saling bincang antara satu sama lain? Apakah perbincangan topik yang kita bincang selama berpuluh-puluh hari kita berada di rumah? Apa ruang yang ada itu kita boleh gunakan untuk memberi nasihat kepada keluarga kita sebagai contoh? Ini aspek-aspek yang perlu kita lihat betul-betul supaya kita berusaha. Allah yang akan menentukan. Kita berusaha sedaya upaya untuk memberi pendidikan yang terbaik kepada ahli keluarga kita. Baik. Wallahualam. Bila kita sebutkan tentang anak-anak kita murtad, nampak macam jauh je, macam tak logik je dia orang akan murtad, tapi yang membimbangkan kita Ustaz adalah agama yang dipesongkan, iaitu kita sebutkan sebagai ajaran sesat. Yang mana amalannya mungkin sedikit sebanyak sama seperti agama Islam, namun mereka melakukan perkara yang bercanggah daripada Islam, dan perkara ini mula menelusuri masuk ke jiwa-jiwa anak muda melalui silibus pembelajaran, dan mungkin kita tidak tahu di mana mereka bergerak dan di mana tempat mereka ini, yang mana pihak Majlis Agama sendiri pun bertungkus lumus dalam menghapuskan fahaman-fahaman ini. Tapi mungkin sebelum Ustaz jawab soal ini, kita berehat seketika, boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita membincangkan topik 3 dosa besar. Takut kita dengar bila mana kita melakukan 3 dosa besar ini, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita balasan yang cukup pedih di dalam neraka nanti. Baik, Ustaz, tadi sebelum daripada rehat tadi kita dah mengulas panjang tentang murtad ini, dan yang kita takut sekali anak-anak kita. Tah dengan siapa dia belajar, tah dengan siapa dia berkawan, sedar-sedar dia telah membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin kita boleh sedar dan kita kesan. Namun begitu yang kita mungkin tak perasan, yang mungkin kita rasa ya ke tidak ni, iaitu perbuatan mereka bila mana mereka menyertai ajaran sesat. Yang mana ajaran sesat ini pun dikhabarkan telah menular pada jiwa-jiwa anak muda. Pada mereka ajaran ini lebih mudah. Tak solat pun tak apa. Yang penting niat itu betul. Mungkin bagaimana Ustaz yang terlibat secara langsung dalam Majlis Agama Islam menangani perkara ini, Ustaz?
sebenarnya agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni, dia bersifat mudah. Tapi bukan kita mengambil mudah. Ya. Umpamanya sabda Nabi SAW, yassira wala tu'assira. Permudahkan, jangan perpayahkan, jangan beri sukar. Maksudnya, agama ni turun mengikut kemampuan yang ada kepada kita. Jadi, idea yang menyatakan bila terlibat dengan ajaran sesat ini satu yang lebih mudah, sebenarnya tak betul. Contoh kita ambil. Contohnya, ibadat itu, kata solat itu, umpamanya lah kita ambil contoh, tak perlu solat macam sekarang fizikal. Hanya pakai niat sahaja. Contohlah kita kata, pakai niat sahaja. Sedangkan, hakikat sebenarnya, orang yang solat, dalam keadaan memahami hakikat solat itu, diberi nikmat oleh Allah, khusyuk solat. Solat ini satu bentuk yang nikmat yang sangat luar biasa. Sebab itu Rasulullah bila nak solat, Rasulullah beritahu kepada Bilal ibn Rabah, Arihna ya Bilal. Wahai Bilal, berilah keriatan kepada kami. Di suazanah untuk solat. Maksud saya di sini ialah, apabila solat itu sudah kita jiwai, maka kita akan rasa keseronokan yang luar biasa. Rehat kan Ustaz ya? Satu keriatan. Rasa, Solat itu bukan beban tapi rehat. Satu keriatan. Allahu Akbar. Umpamanya kita, bukanlah kita ni orang baik, orang bagus, orang biasa-biasa macam kita lambat solat ni, tiba-tiba kita solat, lepas solat tu kita, oh ya Allah, Lapang. lapang. Jadi maksud saya sebenarnya, bukan dengan terlibat dengan ajaran sesat ni, dia akan memberi kemudahan kepada kita. Dia kalau solat cara niat ni apa pun, dia akan rasa kosong. Sebab dia bukan solat pun. Ataupun dalam bentuk menyumbang umpamanya. Ada, kalau zakat ni sebagai contoh, 2.5%. Betul kan? Betul. 2.5%. Dan dibayar kepada pihak berwajib dan untuk diagihkan kepada asnaf. Satu ketika dulu, cerita lama lah, ada seorang yang saya kenal, dia terlibat dengan ajaran sesat, dia berkongsi, masa dia ikut tok guru dia dulu, bayar zakat 25%. Uish. Lagi membebankan? Lagi membebankan. Maksud saya di sini ialah, kadang-kadang yang terlibat dengan ajaran sesat ni, dia tak dapat lagi melihat kebenaran, hakikat kebenaran. Umpamanya, ajaran sesat yang perlu berzikir saja, tak perlu solat. Kan hidup kita duduk zikir saja, cara macam tu, tak bekerja, tak perlu buat apa-apa. Jadi, sebenarnya akhirnya dia akan pergi kepada kita, kesedaran kepada kita dan juga kepada anak-anak kita, kepada ibu dan ayah untuk melihat soal berpegang kepada agama ni satu yang sangat penting. Sebab itu asas kepada agama ni, semua orang tahu. Kalau kita cakap ni, orang kata klise lah, benda biasa, benda ulang. Macam solat sebagai contoh. Betul lah. Ajar anak ketika umur 7 tahun. Betul. Dan kalau dia umur 10 tahun liat lagi, pukul. Tapi bukan belasah lah. Pukul yang dalam bentuk pendidikan. Tapi soalan kita, lepas 11 tahun apa yang kita buat? Lepas 12 tahun. Tak apa, besar dah. Itu soalan dia. Lepas 13 tahun. Ya. Lepas 15 tahun. Bahkan 20 tahun yang masih duduk dengan kita, apa yang kita buat? Jadi soalnya, pendidikan ini sesuatu yang berterusan kita buat. Justru itu, kalau kita lihat ta'rif dosa besar yang kita menjadi perbincangan asas kepada kita ni. Sebab Da'i sebut tadi, apa beza dosa kecil dengan dosa besar. Saya ambil, kita tengok macam mana bila kita tinggalkan dosa besar tu, dia menghapuskan dosa kecil. Kat mana kita ambil pengajaran ni? Daripada surah An-Nisa ayat 31. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala sebut, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah Ta'ala sebut, sekiranya kamu menjauhi kabair. Kabair, dosa-dosa besarlah yang ditegah kepada kamu. Bila kamu jauhi dosa besar, nukaffir ankum sayiatikum. Kami akan hapuskan daripada kamu dosa-dosa kecil kamu. Automatik. Allahu Akbar. Tinggal dosa besar, Allah Ta'ala akan hilangkan dosa kecil kita. Bukan sekadar itu saja. Wa nudkhilkum mudkhalan karima.
Allah Ta'ala akan masukkan kamu di tempat yang sangat mulia. Syurga lah. Ya. Mana lagi? Tempat yang paling mulia. Dan kerana itu juga para ulama memberi takrif yang menjadi satu pengajaran kepada kita. Mereka sebut kita kena hati-hati. Macam mana kita nak tahu itu dosa besar? Memang kena belajarlah. Tapi cara umumnya macam mana kita nak tahu? Kata Ibnu Abbas sebagai contoh, Al-kabiratu kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin au ghadabin au la'natin au azab. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dosa besar itu ialah setiap dosa yang Allah Ta'ala akhirkan beri ancaman dengan api neraka, dengan kemukaan Allah, dengan laknat Allah, dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan tanda-tanda bahawa perbuatan itu adalah satu dosa besar. Jadi kita kena hati-hati supaya kita tidak terjebak dengan dosa-dosa besar yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu kebaikan yang Allah berikan, di samping kita meninggalkan perbuatan dosa besar itu, memberi kesan kepada dosa kecil kita itu terhapus. Betul. Dan Ustaz ada sebutkan sebentar tadi bahawa bunuh juga merupakan salah satu daripada dosa besar, yang mana kita menjaga objektif syariah kita, menjaga nyawa. Betul. Namun begitu Ustaz, ada soalan yang menarik berkaitan dengan bunuh ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 191, fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Soalan saya, mengapakah fitnah dianggap lebih bahaya daripada membunuh, sedangkan membunuh merupakan dosa besar? Apakah kaitannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Adakah fitnah ini mungkin jauh lebih besar dosanya daripada membunuh, dan mungkin ada ulasan pada Fadil Ustaz? Baik. Orang Melayu kita, orang Malaysia kita ni kalau sebut fitnah macam ni lah. Saya fitnah da'i sebagai contoh. Jadi kita perkataan fitnah itu adalah dalam bentuk kita kata, bahasa Melayu fitnah lah. Tapi dalam bahasa Arab ni, fitnah ni mempunyai pelbagai maksud. Al-fitnah juga adalah maksudnya, al-fitnah ialah ujian Allah. Contohnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahawa harta benda kamu, anak pinak kamu adalah fitnah. Dia bukan fitnah yang kita fitnah bahasa Melayu ni. Bukan setakat mengata je. Bukan. Fitnah di situ adalah al-bala ataupun al-ibtila, ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bila kita baca Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat, lebih dahsyat, lebih teruk daripada membunuh. Tetapi kalau kita tengok huraian ahli-ahli tafsir, mana-mana kitab tafsir pun, al-fitnatu di situ maksudnya ialah asyirku billah. Maksud al-fitnah di situ ialah asyirku billah, orang yang syirik kepada Allah. Jadi dalam bahasa mudah, maksud ayat itu ialah syirik kepada Allah itu lebih besar daripada dosa membunuh. Membunuh itu dosa besar dah. Tapi sudah tentu al-isyrak billah itu lebih besar. Dan diperkukuhkan lagi dengan hadis yang Nabi SAW sebut, ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Rasulullah, hendaklah kamu tinggalkan 7 perkara dosa besar yang boleh membinasakan kamu. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Ya Rasulullah, tanya sahabat, apakah dia tu yang dikatakan dosa-dosa besar itu? Kata Nabi, nombor 1, al-syirku billah. Oh, tu ranking dia. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-sihru, sihir. Macam-macam. Kalau orang Melayu ni sihir kuat betul ni. Was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan disebabkan perkara tertentu, macam kisos itu dibenarkan. Wa aklu riba, makan riba. Kita kadang-kadang sebut riba ni jauh, tapi bila kita terlibat dengan sistem yang tak betul, yang tak patuh syariah, itu dikira riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Dan zaman dulu makan harta anak yatim, nampak sekarang cara untuk makan harta anak yatim ni macam-macam cara orang buat. Licik Ustaz. Licik zaman sekarang. Macam-macam cara. Itu kena hati-hati. Begitu juga watawalli yaumaz zahf.
ataupun orang yang lari di medan perang yang berlaku di zaman Nabi SAW, dan yang akhir sekali wa qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, iaitu melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang baik. Dia tak berzina, tiba-tiba kita tuduh dia melakukan perzinaan. Dan tuduh zaman dulu mudah ya zaman dulu. Zaman dulu bercakap. Zaman sekarang boleh gunakan media sosial. Dia ni berzina, dia ni jahat, dia itu, ini, dia bunuh orang. Padahal orang tu tak tahu apa pun. Ya. Jadi hari ini sebenarnya lorong nak buat jahat cukup banyak. Tapi kalau lorong nak buat baik lagi banyak. Betul tak? Terpulang pada kita lah. Terpulang kepada kita. Kita yang mencari jalan tu. Betul. Tapi bila kita lihatkan tentang cara tersebut, ada setengah kita ni yang cari jalan untuk merosakkan diri dia sehingga terbunuh. Ya. Seperti mana sahabat kita ni Ustaz, Mas Rifah Nur. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah dosa besar membunuh bagi orang yang sengaja memudaratkan dirinya sendiri dengan mengambil dadah secara berlebihan, terjun bangunan dan menggantung diri sendiri kerana kecewa dan hilang pertimbangan dalam suatu masalah yang dihadapinya? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Ini keadaan Ustaz. Bila Ustaz sebut lorong-lorong tadi Ustaz, dia cari lorong ini. Betul. Dan sehingga menyebabkan dirinya rosak dan terbunuh. Baik. Apa yang ditanya oleh sahabat kita ini berdasarkan apa juga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Jadi di antara bentuk campak diri ke arah kebinasaan itu, gantung diri, terjun bangunan, terlibat dengan penagihan dadah sebagai contoh. Ini perkara-perkara yang merosakkan. Adakah ini dosa besar? Pasti sekali ini merupakan di antara dosa besar. Bunuh diri dan terlibat dengan dadah sampai mengacam nyawa. Sebab dia buat kiasan di antara dadah ini dengan arak. Perkara-perkara yang merosakkan manusia. Jadi bila kita tahu begitu, perkara yang perlu kita letakkan dalam hidup kita ini, la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Ada orang, minta maaf saya sebut, ada orang bunuh diri, anak-anak kita, disebabkan dia kecewa dengan keputusan peperiksaan dia. Ataupun dia tak exam lagi, dia bimbang. Dia bimbang. Sedangkan dalam hidup ini, kehidupan boleh diteruskan kalau kita gagal dalam peperiksaan. Betul. Kehidupan boleh diteruskan walaupun kita gagal dalam perniagaan. Cuma mungkin hidup kita agak sukar, agak getir. Tapi itulah kehidupan yang kita kena sesuaikan keadaan kita. Tapi asasnya kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Termasuk kalau orang buat dosa besar, jangan putus asa untuk bertaubat. Kembali kepada Allah. Saya sebut di awal tadi, pintu babullah, pintu-pintu Allah, pintu taubat Allah itu terbuka luas untuk kita. Sama ada kita nak ketuk ataupun tidak nak ketuk pintu tersebut. Terbuka. Allah Ta'ala terbuka luas. Apatah lagi, dosa-dosa yang dibuat ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Tidak boleh dalam bentuk rasa bangga. Saya pernah ada pengalaman lama dah ni, 20 tahun lepas lah. Saya solat di sebuah masjid lah. Jadi ada orang pakcik tua lah dalam 70 tahun. Dia datang belakang saya. Di masjid tu lah Ustaz? Di masjid lah. Masjid. Dia tepuk saya. Ustaz, apa khabar? Saya kata baik. Oh, saya. Masa tu pejabat saya di Darul Zakah. Darul Zakah di Kampung Baru lah. Dia tu pejabat Ustaz kat mana? Saya kata Kampung Baru. Oh, itu kawasan tu. Oh, kawasan ada perempuan apa? Dulu saya selalu situ Ustaz. Sudah. Saya dia ni teragak-agak. Sepatutnya dia dah bagus, pakcik tu baik, pakai serban apa, tapi tak payah cerita kat saya pun. Diam-diam cukup lah. Diam-diam cukup lah. Dia siap cerita. Saya dulu Ustaz begini, anak dara. Perempuan mana yang saya tak langgan? Saya punya risau. Saya pun lari terus lepas tu. Ya. Saya nak sebut di situ ialah, bila kita, saya percaya pakcik tu bertaubat, tapi dia mungkin nak cerita pengalaman. Tapi dari sudut agama tak boleh.
Oh. Tak boleh. Yang lepas tu tutup lah. Yang lepas tutup, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang apa dai? Ya. Kok cerita tu terasa pula. Ish, aku dulunya main-main. Masa dulu takut nak rasa bangga dengan dosa. Dengan maksiat yang pernah kita lakukan. Jadi perkara-perkara dosa itu kita tutup terus, kita bertaubat, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pernah jumpa orang yang terasa kesan lama. Walaupun dia dah bertaubat tapi dia kesan tu dia rasa. Dia share pada saya, dia share tu sebab dia nak kahwinkan anak dia, yang anak dia ni lahir daripada hasil hubungan yang tidak sah. Jadi dia kena ceritalah kepada saya, bukan dia berbangga dia cerita begini-begini. Tapi walaupun perkara itu dah berlaku puluhan tahun ni, dia bertaubat, tapi terasa bersalah jauh dalam hati itu masih terasa. Ini yang ulama kata di antara tanda taubat kita diterima. Sebab kita rasa sangat sesat. Sangat sesat. Maknanya pokok pangkal Ustaz, sebesar mana dosa kita walaupun sebesar gunung, maka rahmat Allah itu lebih besar daripada itu. Setuju. Dan saya yakin dan percaya Ustaz, tidak ada orang di luar sana yang melakukan dosa-dosa besar ini yang tidak mahu pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah bahawa Allah merindui tangisan dan doa daripada kita agar kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para penonton yang dihormati sekalian, kita ada sediakan kepada anda satu VT bagaimana cara untuk kita melakukan solat sunat taubat. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Satu ungkapan yang perlu sering kita ungkapkan walau apa saja yang berlaku. Bukan setakat ketika kita melakukan dosa, hatta saat kita melakukan kebaikan pun beristighfarlah. Takut dalam kebaikan ada kelalaian yang kita lakukan. Baik, Al-Fadhil Ustaz, perbincangan kita pada hari ini 3 dosa besar. Yang mana Ustaz telah merungkaikan bahawa sebesar mana dosa kita, masih ada laluan, masih ada pintu yang boleh kita ketuk untuk kita kembali kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, kita ada sahabat kita yang mana ada kaitannya, persoalannya berkaitan dengan apa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Kita bersama dengan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam, yang sentiasa dalam redha ilahi. Jika berlakunya penzinaan di antara isteri dan suami orang, seterusnya menghasilkan benih. Selain bertaubat, apakah lagi yang harus dilakukan bagi mendapat keampunan daripada Allah SWT? Adakah perlu bersemuka dengan keluarga isteri dan suami yang tersebut untuk meminta maaf? Tidakkah itu akan mengaibkan mereka lantas berlakunya perkara yang tidak diingini? Atau bagaimanakah Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. Ini mungkin ada kaitannya dengan Pak Cik tadi kot ya. Yang mana mereka melakukan hubungan sebab orang kata apa, isteri orang ni kadang-kadang cantik juga. Bagaimanakah kita nak selesaikan masalah ni Ustaz? Baik. Seperti yang kita sebutkan tadi bahawa bila berlaku kita kata perzinaan ini, ia merupakan dosa besar. Itu kita dah sebut tadi, dosa besar dan wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma persoalan yang popular ni, saya pun dulu beberapa tahun dulu ada jawab dalam akhbar tabloid. Akhbar tabloid ni soalan-soalan macam ni popular lah. Dia selalu tanya soalan macam ni. Saya jawab begini, dia bila kita dah melakukan tu kita tak boleh cerita pada orang.
Bukan kita sebut ni nak mudahkan mereka, tidak. Tapi itu sebab kalau dah beritahu pada keluarga, beritahu pada suami, beritahu pada anak, konon nak tunjuk baik, dia akan berlaku kerosakan yang luar biasa. Lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada Tapi diorang kata bersalah kalau tak cerita. Ya. Rasa bersalah itu bagus, Ya. tepat, tapi bila dia memberitahu akan berlaku mudarat yang lebih besar lagi. Pertama, yang kita sebut tadi, kita tak perlu share ataupun kongsi kejahatan dosa besar yang pernah dibuat, satu perkara. Yang kedua, kesan daripada kita beritahu. Kalau pada isteri, apa yang akan berlaku kepada anak-anak dia. Apa yang berlaku pada suami. Kalau dah ada cucu, apa yang akan berlaku pada cucu. Sebab itu saya katakan, dosa zina ni dia akan memberi kesan yang sungguh luar biasa. Sebab itu agama ni sangat-sangat melarang, dan ramai antaranya pengarang Al-Kabair sebagai contoh yang menulis kenapa kita dilarang melakukan perzinaan. Antaranya ialah kerana merosakkan nasab. Merosakkan nasab. Yang kedua ialah akan memberi kegelapan kepada hati. Kalau tak bertaubat ni, hati jadi gelap. Bila gelap ni dia, itu yang orang kata kita sebut ni, kaki perempuan dan sebagainya, dah gelap dah. Dia tak nampak apa dah. Allah akan beri hatinya hati yang gelap. Yang ketiga, Allah akan tarik ketenangan daripada hatinya. Dia tak akan rasa tenang, dia tak akan rasa nikmat sebagai seorang Islam, yang rasa nikmat ketenangan dan sebagainya, semua akan terhalang. Jadi panduan yang kita nak bagi di sini ialah kita seboleh-bolehnya menjauhi segala bentuk yang membawa kita ke arah perzinaan. Sebab itu kaedah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi arah kepada orang muda supaya mereka berpuasa. Kalau boleh kahwinlah kata Nabi, tapi kalau tak boleh lagi dia berpuasa. Dan sebenarnya ada yang berjaya melalui proses ini, melalui puasa. Mungkin mulakan dengan Isnin Khamis dan sebagainya, supaya Allah Ta'ala dindingkan daripada perkara-perkara yang tak sepatut. Yang kedua, jaga pandangan. Kalau zaman dulu jaga pandangan tengok macam ni lah. Betul dah. Fizikal jumpa macam ni. Tapi pandangan hari ini, saya sebutkan tadi, mungkin melalui video, melalui YouTube, macam-macam perkara. Nak halang perkara tersebut. Kalau zaman dulu, ibu bapa boleh tutup TV. Kalau TV lah kan. Boleh halang ke mana-mana tempat untuk tengok wayang dan sebagainya. Sekarang semua di telefon. Oh, kena kawal. Berapa lama boleh kawal? Betul. Kena ada password. Dia pun terlebih tahu daripada kita macam mana nak hilangkan password tu. Contohlah. Maksud saya, akhirnya kepada apa? Kepada iman. Iman yang menentukan. Manusia ni yang akan menentukan dia ialah iman dia. Iman yang akan menentukan. Contoh macam ni lah. Kita kata, orang yang melihat kepada perkara-perkara yang tak baik ini disebut sebagai zina mata. Melihat tu dikira zina mata. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata, manusia ni dia tak boleh lari bentuk zina ni. Tak boleh lari. Paling kurang pun zina mata melihat. Tak, dia melihat. Ataupun zina lidah. Dia rayu, dia pujuk wanita dan sebagainya. Itu zina juga disebut sebagai zina lidah. Yang ketiga, zina hati. Zina hati ni maksud dia apa? Dia membayang ataupun merasakan syahwat. Oh, dia kata kalau boleh orang ni lah, saya nikmat begini ni. Dia hati dia. Terbayang kan? Dia terbayang. Cuma sekarang dia yang akan bertindak sekarang. Nak ikut belaka ke yang kesan daripada zina mata, zina lidah, zina hati tu hingga dia melakukan perzinaan, ataupun dia tak buat. Siapa boleh larang tu? Iman dia. Keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kuasa media sosial ni Ustaz ya. Betul. Sahabat kita ada satu soalan yang mungkin nak dikaitkan dengan apa yang Ustaz bicarakan tentang media sosial ni Ustaz. Kita bersama dengan AJ Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Syukri, Dai Aiman dan semua kru penerbitan serta penonton Tanyalah Ustaz TV3. Taqabbalallahu minna wa minkum. Soalan saya, adakah hubungan secara terbuka di zaman teknologi kini melalui penggunaan aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram secara meluas malah menjadi trending, boleh dikatakan dorongan utama kepada dosa berzina?
Dan yang kedua, adakah ketiga-tiga dosa besar ini dapat dibersihkan dengan taubat dan azam meninggalkannya malah masih ada ruang terlepas dari balasan di akhirat kelak? Mohon perkongsian daripada Ustaz. Jazakallahu khairan kathira. Ini dia Ustaz. Seperti mana Ustaz sebutkan tadi, kita pun tak tahu apa benda yang anak kita buat dalam bilik tu. Duk tengah malam-malam, lampu dah ditutup tapi menyala lagi cahaya ni Ustaz. Silakan. Saya fikir soalan yang ditanya oleh AJ Diana ni soalan yang pertama, kita kena terima hakikat. Betul. Hakikat. Bahawa perkara-perkara yang kita sebut aplikasi, teknologi maklumat yang ada pada hari ini, sebahagian besar itu sebenarnya menyumbang kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Dia bukan kepada peringkat orang dewasa dah ni. Dia pergi pada peringkat sekolah menengah. Dulu pergi pada tingkatan 4, 5. Dia turun pergi tingkatan 1, 2, 3. Kemudian turun lagi. Yang menyediakan pergi sampai darjah 6, darjah 5, darjah 4. Dah terdedah kepada perkara-perkara tersebut. Saya banyak baca kajian-kajian yang dibuat oleh penyelidik di universiti, yang bahagian pendidikan dan sebagainya. Isu ni sebenarnya isu yang serius, walaupun kita tak nak bincang isu ni. Maksud saya di sini ialah aplikasi yang ada ni, kemudahan yang ada ni, dia menyebabkan orang lebih mudah untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Tapi kita tak salahkan aplikasi ini sebab berapa ramai orang gunakan YouTube sebagai contoh untuk jana pendapatan. Betul? Malah berdakwah. Ya. Jadi dia akhirnya dia pergi kepada kita. Jadi kita kalau orang dewasa ni, kita kena kawal diri kita lah. Iman lah. Sesuai ke saya tengok iman lah kita. Membetul ataupun tak betul, kita tengok iman kita. Kalau pada anak-anak melalui pendidikan kita, mungkin dia terbabas. Kita kena ingatkan supaya dia tak mengulang perkara-perkara yang tidak sepatutnya itu. Itu perkara yang saya fikir kita kena letakkan dalam pemikiran kita supaya kita hati-hatilah dengan kemudahan yang ada kepada kita. Cuma kalau anak-anak kecil itu mesti ada kawalan ketat daripada kita. Sebab itu pemberian gadget ni kena tengok umur juga. Tapi hari ni ngungsi juga kita tengok. 3 tahun dah pegang dah. Macam gitu. Macam gitu dah. Sampai kat TV pun dia slide. Itu dia. Dah daripada kecil begitu. Mak ayah pula nak senang, bila menangis je, telefon senang. Ubat dia. Zaman dulu kalau kita mak kita bagi susu botol. Sekarang bagi ni. Sekarang susu botol pun ditolak kau. Ya Ustaz. Baik. Ustaz sebut tentang berkaitan yang kita sebutkan beri didikan kepada anak-anak tadi itu. Daripada kecil 7 tahun ajar solat dan 10 tahun kalau tak solat kita berikan peringatan dengan rotan sebagainya. Tapi kelemahan kita adalah saat 12 tahun tu kita buat apa? 15 tahun kita buat apa? Tak apalah, besar dah. Tahulah ada beza buruk baik. Tapi itu kadang-kadang kelemahan yang kita lihat, kita tak ada follow up kepada anak-anak. Dan sama juga keadaannya dengan sahabat-sahabat mualaf kita. Yang mana saya lihat, kita macam saya sendiri Ustaz, mungkin Ustaz pun banyak terlibat dengan mualaf. Kita pergi ke pendalaman rumah orang asing dan sebagainya, dan mereka menerima Islam dengan cukup baik. Mereka menyambut Islam cukup baik dan kita bina surau dan sebagainya. Dan namun setelah beberapa lama kemudian kita datang kembali dan mereka mungkin kembali kepada agama asal mereka. Dan di manakah titik kesalahan yang telah kita lakukan dalam kita membina ikatan ukhuwah sebagai seorang Islam dengan sahabat-sahabat mualaf kita ni Ustaz? Baik. Sebelum saya jawab persoalan Naim tadi, ada satu soalan lagi saya tertinggal tadi. Ya, betul, tentang orang yang melakukan salah itu, adakah cukup dia insaf, dia bertaubat kepada Allah, dia beristighfar. Dia sebahagian tu betul, maksudnya bila kita dah silap, kita dah salah, cara yang sepatutnya ialah kita bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan taubatan nasuha. Taubat yang sesuci-suci, taubat yang sebersih-bersih, taubat yang sungguh-sungguh. Itu digunakan perkataan taubatan nasuha, bukan sebarang taubat. Orang kata sebenarnya, orang katalah, tak tahulah, dia kata taubat sambal belacan. Sambal belacan masa pedas orang tak nak dah, tak nak. Tapi lepas tu ada nak lagi. Tak lagi lagi. Jadi maksudnya kita kena
bertaubat kepada Allah, berazam tidak mengulang kembali perkara tersebut. Kena bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena lazimi istighfar. Sebab bila kita lazimi istighfar, Allah akan bagi kepada kita makhraja, jalan keluar kepada masalah kita. Contohnya kita terpaksa tinggalkan pekerjaan yang haram. Memang haram pekerjaan tu. Tu macam mana nak buat? InsyaAllah bila kita usaha, kita rancang betul-betul, kita tawakal kepada Allah, Allah akan bagi kepada kita jalan keluar kepada kita supaya kita tidak terlibat lagi dengan menjana hasil daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara untuk kita kembali, betul, Ustaz. Dan mungkin Ustaz boleh ulas sedikit berkaitan dengan mu'alaf yang mungkin kembali kepada agama mereka itu. Betul. Pandangan Ustaz. Mu'alaf ni kalau kita tengok dalam pembahagian asnaf zakat, ada wal mu'allafati qulubuhum. Maknanya orang yang layak menerima zakat ini ialah mu'alaf. Saya sebut ni adalah untuk beri gambaran kepada kita. Cuba bayangkan, daripada 8 golongan, dia zakat ni dia dah ditentukan golongan yang terima, bukan sebarangan kan. Cuba kita bayangkan ada mu'allaf dalam tu, ada mu'allaf. Apa maksudnya? Maksudnya kena bagi sokongan kepada golongan mu'allaf ini, termasuk sokongan material, sokongan kebendaan. Kena bantu mu'alaf ni sehingga mereka benar-benar ada keyakinan diri. Sebab itu setengah negeri letak mu'alaf ni 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Dia tak adalah mu'alaf berapa masuk Islam? 40 tahun mu'alaf tak ada dah. 40 tahun mu'alaf lagi. Tak ada dah. Jadi maksudnya ialah kena beri dokongan. Jadi dokongan tu apa? Antaranya dokongan dari sudut kebendaan tadi, kewangan tadi. Tak boleh tinggalkan begitu. Yang kedua, dokongan dari sudut semangat. Maknanya tak boleh dakwah kemudian tinggal senyap terus. 10 tahun mu datang balik, 5 tahun mu datang balik. Kawan tu dah masuk agama lain, kahwin lain pun. Dua. Yang ketiga, orang Islam, kita dah Islam ni kena beri contoh yang baik kepada golongan mu'alaf. Jadi mu'alaf ni dia baru berkenalan dengan Islam ni. Jadi antara dia tengok Islam tu, dia tengok watak kita lah. Tapi kalau watak kita orang Islam ni maki hamun, fitnah orang, cakap kotor. Jadi macam mana dia nak tertarik dengan Islam? Mula-mula tu sebab dia belajar. Betul. Belajar baca Quran, baca buku. Tertarik dengan teori tadi tu. Cantik Islam. Tengok jumpa mamat Islam ni. Ya Allah. Macam tak sama. Macam tak sama. Dia kahwin dengan Islam. Yang tu pula lari. Lepas kahwin dengan dia, tak bertanggungjawab. Jadi maksud saya ialah kesinambungan dakwah itu harus diteruskan. Kena beri dokongan. Bahasa mudahnya, beri dokongan sama ada dalam bentuk kewangan, sama ada dalam bentuk ziarah dan juga dalam bentuk pendidikan yang berterusan. Betul tak? Agama ni, dia tak akan habis. Umur saya dah 51 tahun ni banyak perkara pun saya tak tahu. Bila-bila kita baca, ya Allah kata, aku baru tahu umur 51. Padahal ilmu tu dah beribu tahun dah. Tak mungkin kita tahu segala-galanya. Jadi, begitu juga dengan golongan mu'alaf. Hendaklah diberi tarbiyah, pendidikan, agama, fardu ain ke, fardu kifayah ke, sentiasa. Sehingga mereka betul-betul sayang, cinta kepada agama. Ini Ustaz, dalam kita menjaga agama kita Ustaz, betul, kita perlu menunjukkan akhlak peribadi kita yang terbaik. Sebab apa? Nabi SAW dalam konsep ataupun elemen dakwah yang diterapkan oleh baginda SAW bukan semata-mata dakwah daripada lisan semata-mata, tapi betul, Nabi dakwah dengan akhlak dan peribadi, kesantunan, kasih sayang yang dilimpahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, kita pun telah tamat di TV3 dan kita akan beralih ke TV9 lagi 30 minit Ustaz. Pesan pada diri dan pada mereka yang kita sayang, teruskan istighfar agar kita semua akan beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya Daya Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata, tersalah bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami dalam membincangkan topik 3 dosa besar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Terima kasih Ustaz kepada penonton kita setia bersama dengan kita pada pagi ini ya. Dan soalan-soalan bertatalu mereka berikan kepada kita. Dan menariknya Ustaz, kita nak baca sedikit bingkisan daripada akhbar yang mana lebih banyak operasi tangani isu pemabuk. Isu pemandu mabuk. Kuala Lumpur, polis akan mengadakan lebih banyak operasi susulan laporan peningkatan statistik kemalangan maut membabitkan pemandu mabuk terutamanya di ibu negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata orang awam juga perlu mainkan peranan penting dengan bersikap lebih bertanggungjawab dan tidak memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol. Baik Ustaz, kita lihat isu berkaitan dengan mabuk dan akhirnya membunuh. Ya. Ini satu perkara yang kita perlu ambil serius dan saya mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana mengambil serius perkara ini sehingga mereka nak menggubal suatu perkara yang nak memberikan hukuman yang lebih berat kepada pesalah ini. Baik Ustaz, bila kita sebut tentang arak ini, orang melihat bahawa ianya semata-mata untuk orang Islam sahaja. Ya. Tapi kalau kita lihat bahawa walaupun berbeza agama, berbeza bangsa, kita ni Malaysian dan kita sayangkan orang Malaysia. Dan saya yakin dan percaya kita sanggup mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan negara, tetapi kita tak sanggup mati dek kerana pemabuk. Jadi apa pandangan Ustaz? Baik, kita dari sudut hukum ataupun dari sudut syariat, kita memang arak sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk syaribul khamr ini di antara dosa besar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Jadi Allah Taala sebut dalam ayat yang kita baca itu bahawa arak, judi dan sebagainya ini merupakan perkara yang kotor, perkara yang tak baik yang harus dijauhi. Untuk apa? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan berjaya. Kamu akan berjaya kalau kamu jauhi perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Antaranya ialah arak. Jadi isu arak ini yang pertama dari sudut hukum, kita orang Islam, kita tak boleh minum arak. Kalau tak mabuk pun tak boleh minum arak. Itu adalah kita kata kepatuhan kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kepada non-Muslim yang minum arak sebagai contoh, ataupun kepada yang Muslim, contoh ni kita sebut ni, yang minum arak, memang haram tapi diminum juga. Jadi kalau untuk dosa dia kepada Allah, memang berdosa lah minum arak tu pada orang Islam. Tapi kalau minum itu sampai menyebabkan kematian kepada orang lain, double. Satu lagi kesalahan. Dua kesalahan. Jadi saya bila sebut isu arak ni, dia bukan soal isu bangsa, isu keturunan, isu agama. Tapi kita bercakap isu kebaikan kepada masyarakat Malaysia seluruhnya. Maknanya kepada rakan-rakan kita non-Muslim, pastikan jangan memandu di bawah pengaruh alkohol. Itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab untuk kita ingatkan kepada semua masyarakat kita. Dan kita berdoa supaya perkara ini dapat diatasi secepat mungkin. Sebab kalau di luar negara pun ada peraturan yang ketat sebagai contoh. Dia kalau mabuk dia tak akan memandu. Maksudnya dia akan ada pilihan lain. Memang hukumannya sangat keras walaupun di negara bukan Islam. Jadi kita harap usaha kerajaan yang dibuat sekarang itu dapat hasil pada secepat mungkin supaya kita tak nak dengar lagi berita-berita berlaku kematian. Dan mabuk ni dia langgar, dia tak kira orang. Orang tu Islam ke, tak Islam ke, orang susah ke, orang kaya ke, orang miskin ni mana tahu. Tu maknanya ketika itu nasib siapa yang akan dilanggar, dan kita sangat-sangat mengharapkan supaya isu seperti ini dapat diselesaikan secepat mungkin, insya-Allah. Bukan satu perkara yang kecil saya, sampai berkilometer diheretnya. Ini satu perkara yang menggerunkan kita Ustaz. Bayangkan, dan saya yakin dan percaya orang yang bukan Islam, mungkin ada yang menonton kita pada pagi ini pun tidak mahu anak-anaknya mati akibat daripada pemabuk.
yang jahat ini, Dia, Ustaz? dia, dia kesannya ialah bila kematian ini melibatkan kadang-kadang yang mati itu ketua keluarga. Jadi hilang pendapatan, hilang punca pendapatan. Allahu Akbar. Kadang-kadang berlaku kepada anak yang sangat diharapkan untuk bantu keluarga. Sangat ada potensi untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Tiba-tiba mati. Ada orang yang baru berkahwin sebagai contoh. Jadi isu ni dia akan hasilnya, kesan dia tidak akan menggembirakan semua orang. Ya. Semua orang terlibat. Kita yang kadang-kadang bukan pada keluarga kita pun kita terasa, ya Allah, kesiannya berlaku macam ni. Jadi kita sangat berharap mudah-mudahan dengan kita dalam suasana kita berada pada majlis ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala dapat beri satu ruang yang baik kepada kita untuk kita dapat selesaikan masalah ini secepat mungkin. Baik Ustaz, menjaga keselamatan diri kita dan negara kita adalah tanggungjawab kita bersama, betul Ustaz? Semua Baik Ustaz. kita bersama. Maknanya orang tak bersalah. Betul. Jalan sedang bawa makanan untuk dihantar Allah. yang dimasak oleh isterinya sendiri dan pulang dengan bawa jenazah. Ini satu perkara yang mengharukan kita, Ustaz. Dan kita harapkan bahawa kesedaran ini dapat dipupuk oleh masyarakat di Malaysia. Dan begini keadaan yang mungkin agak sama yang boleh kita bincangkan adalah kepada orang yang tidak bersalah. Mereka bukan dibunuh tapi mereka membunuh. Disebabkan oleh mempertahankan diri daripada dirinya dimudaratkan. Misal kata, ada kita pernah terbaca di akhbar mungkin beberapa tahun dahulu bahawa ada penjenayah masuk ke rumahnya dan demi mempertahankan diri sehingga terbunuh penjenayah tersebut. Adakah ini ada sesuatu yang digariskan oleh Islam, Ustaz? Baik. Mempertahankan diri dalam apa situasi pun merupakan sebagai satu keperluan kepada seseorang individu. Sama ada orang datang ke rumah kita ataupun kita pergi ke rumah orang, tiba-tiba orang nak melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya, nak bunuh kita dan sebagainya, maka menjadi satu tanggungjawab kita untuk mempertahankan diri kita. Ini maqasid syariah. Maqasid syariah. Sebab itu kita sebut di awal tadi bahawa Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis memberi gambaran orang yang mempertahankan hartanya itu daripada dirampas, daripada dirompak, sebenarnya dia mempertahankan sesuatu yang baik sehingga matinya itu kalau berlaku kematian, mati syahid. Sedangkan yang dipertahankan itu aset. Betul? Ya. Yang bertahan itu duit sebagai contoh. Itu nak gambarkan bahawa harta benda itu walaupun kadang-kadang orang pandang lekeh ni kehidupan dunia dan sebagainya, tapi kalau hak kita untuk dipertahankan, maka sewajarnya orang itu mendapat kedudukan yang baik sehingga Nabi kata fahuwa syahid. Dia termasuk orang yang mati syahid. Jadi persoalan berkenaan dengan maqasid syariah ni satu persoalan yang sangat penting. Sebab setiap perkara ni kalau kita tengok Allah Ta'ala ni bila dia perintah kita ke, dia larang kita ke, dia mesti ada hikmah yang tersurat dan juga tersirat. Cuma da'i biasalah kita ni kadang-kadang kita nampak. Kadang-kadang kita tak berapa nampak. Itu kelemahan kita lah. Tapi hakikat sebenarnya, maka orang yang kita katakan yang mempertahankan dirinya dan sebagainya itu termasuk daripada orang yang kita kata mengambil konsep maqasid asy-syariah ataupun yang kita sebut sebagai asas kepada objektif syariat. Ini dalam kita menjaga nyawa kita, Betul. menjaga harta kita, menjaga agama, akal dan keturunan kita ini merupakan objektif utama dalam kita sebagai seorang Islam. Oleh sebab itu, bila kita melihatkan tentang keadaan membunuh ini satu perkara yang cukup dijaga oleh Islam, Ustaz. Betul. Baik, Ustaz, kita nak lihat bahawa keadaan bila mana orang tidak lagi malu untuk menyatakan bahawa mereka ini telah keluar daripada Islam. Ini perkara yang cukup menggerunkan kita dan kita nak bacakan satu soalan yang cukup menarik daripada sahabat kita. Kita berehat seketika, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baru. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan satu kesan yang cukup besar dalam mengubah diri kita, meninggalkan segala dosa-dosa yang kita lakukan, tak kira dosa kecil ataupun dosa besar. Dan yang paling kita takutkan, Al-Fadhil Ustaz, sebelum ini pernah viral ataupun pernah tular di media sosial bahawa ada di kalangan orang kita sebelumnya Islam tetapi telah murtad, namun yang lebih menyedihkan bahawa siap melakukan video, melakukan pengumuman bahawa dia telah menukar agamanya. Malah menyedihkan lagi adalah dia mengajak isterinya dan keluarganya untuk bersama dengannya dan menceritakan bahawa agama yang baru dimasukinya itu lebih baik. Malah ia memberikan satu kegerunan kepada kita semua bila mana mereka dah mula berani untuk bersuara. Jadi siapakah yang perlu bertindak untuk kes ini, Ustaz? Persilakan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama di sisi Allah itu ialah Islam. Islam satu nikmat yang cukup besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kurniakan kepada kita. Ini satu nikmat yang tidak ada kita kata bahan tukarnya, tak ada bahan gantinya. Ini nikmat yang satu-satunya yang akan memberi kesan kepada kita dunia dan akhirat kita. Setengah nikmat mungkin kesan di dunia saja. Tapi nikmat Islam ni melebar dia punya kebaikan dia sampai ke akhirat. Jadi kalau berlaku peristiwa-peristiwa contoh yang disebut oleh dai tadi, ini satu kisah-kisah, satu antara kisah-kisah yang menyedihkan yang berlaku dalam masyarakat kita. Ya. Jadi apa tanggungjawab kita yang mengetahui perkara tersebut? Kalau kita tahu, kita boleh hubungi orang tu, dan kalau secara jelas sampai meninggalkan kesan yang tidak baik kepada masyarakat, kita kena membuat laporan kepada pihak berkuasa. Sebab hukuman itu akan ditentukan oleh pihak berkuasa. Jangan kita pandai-pandai pula pergi belasah dia dan sebagainya. Kita pula kena nanti. Maksud saya di sini kita kena rujuk kepada pihak berkuasa setiap negeri supaya kita buat laporan, buat report supaya diambil tindakan yang sewajarnya kepada pihak-pihak yang melakukan perkara sedemikian seperti yang digambarkan oleh dai tadi, supaya ianya tidak menjadi fitnah kepada agama. Dan mereka juga mempunyai garis panduan, saya. Betul. Dan kita tak nak sekarang ni benda-benda yang tak baik mudah tersebar. Jadi kita kena stopkan paling kurang, mungkin link dia dan sebagainya. Betul. Supaya perkara ini dapat diatasi. Dia kadang-kadang perkara ni mungkin berlaku 2-3 orang tapi dia buat kecoh. Seolah-olah ini satu gerakan besar dan sebagainya. Wallahualam, saya tak tahu maklumat saya tepat. Okay. Cuma pandangan saya ialah kita sebagai ahli masyarakat kena buat laporan kalau kita tahu di mana berlaku dan sebagainya supaya tindakan yang sewajarnya boleh dilakukan kepada pihak yang terbabit. Ini satu perkara yang jangan kita ambil enteng sebagai masyarakat, sebagai jiran, sebagai tetangga. Kita perlulah merujuk kepada ahlinya supaya apa? Gerakan ini dapat diputuskan supaya anak-anak kita tidak juga terjebak dalam perkara ini, Ustaz. Baik, tadi Ustaz ada sebutkan tentang bila mana terputusnya sumber pendapatan daripada sebuah keluarga kerana pemergian ketua keluarga kerana pemabuk yang melakukan perbuatan jenayah ini. Baik, mungkin Ustaz juga boleh memberikan apakah kesan kepada si pembunuh ini. Bila mana mereka membunuh, tatkala mereka membunuh ini, ada yang mungkin tidak mengaku kesalahannya. Dan adakah kadang-kadang ianya berpunca daripada hanya pukul-pukul semata-mata dan sehingga menyebabkan terbunuh? Apakah kesan kepada perbuatan ini, Ustaz? Dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi azza wa jalla min safki dami muslimin bi ghairi haqqin atau kama qala. Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya, hilangnya dunia, musnahnya dunia adalah lebih mudah, lebih ringan di sisi Allah daripada menumpahkan darah seorang Muslim tanpa kebenaran. Maksudnya, Nabi melihat perkara pembunuhan ini satu perkara yang besar. Kita kata kalau bunuh tadi boleh membawa kepada dosa besar dan ancaman yang sangat berat. Mungkin ada orang yang dia tak sampai ke peringkat membunuh.
tapi dia bermukul, mencederakan sahabatnya sendiri, memberi ugutan-ugutan untuk pukul dan sebagainya. Maka ini bagi kita orang yang beriman, ini satu perkara yang serius, sebab kita kena ingat di antara perkara awal yang akan dibicarakan di akhirat nanti ialah persoalan nyawa ini. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, awwalu ma yukhda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima'. Kata Nabi SAW, di antara perkara yang seawal-awalnya akan dihakimi antara manusia pada hari kiamat ialah persoalan nyawa, darah manusia itu. Justru kita lihat dalam satu hadis bagaimana Nabi SAW mencerita tentang hadis al-muflis, tentang orang yang muflis. Jadi bila Nabi sebut perkataan muflis, para sahabat kata kalau muflis ni orang tak ada duit dah, wa darahim. Nabi kata bukan begitu. Orang muflis ni dia datang pada hari kiamat, mungkin dia solat, mungkin dia berzakat, tapi dia buat satu perbuatan lain. Di antaranya dia memukul orang, dia mengeji orang, dia menghina orang. Semayang, puasa. Maka akhirnya bila dibicarakan, kebaikannya tu hilang. Kebaikannya hilang. Bahkan sampai ke peringkat teruk, dosa si yang dizalim itu ditransfer pula pada dia. Sehingga dia menjadi muflis di akhirat. Da'i, orang muflis, orang bankrupt di dunia ramai, dan ramai mereka bangkit, mereka bangun. Bahkan ramai usahawan berjaya sebenarnya, dia bankrupt dulu. Dia muflis dulu, dia boleh bangkit. Tapi kalau muflis di akhirat nak bangkit macam mana lagi? Tak ada can, betul-betul muflis dan na'udzubillah akan dihumbankan dalam api neraka. Jadi jangan ambil mudah soal nyawa, soal mencederakan orang, soal pukul orang, soal gunakan kekerasan kepada orang lain. Jangan ambil mudah kerana ini satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu tanda penegasan yang Ustaz berikan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu balasan yang cukup besar kepada si pembunuh ini, Ustaz. Tapi walau bagaimanapun, tetap kita melihatkan pintu yang Ustaz kata babul maftuh. Sebenarnya satu pintu yang dibuka besar bagi orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada sahabat kita bersama dengan Ana Zila Eka. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana sekiranya seorang yang telah bertaubat dari kesalahannya tapi masih buat balik? Mohon pencerahan Ustaz. Zakiyah Batu Pahat Johor. Baik Ustaz. Kita nak linkkan perkara ini, kita nak sambung kenyataan soalan daripada Anazila Ika ini dengan satu perkara, bila mana kita meninggalkan perkara ini bukan setakat Allah menerimanya. Namun mereka ini juga tergolong di kalangan orang yang berjaya. Bagaimana tu Ustaz? Mungkin ada pencerahan daripada Ustaz. Baik. Anazila Eka berkenaan dengan orang yang bertaubat kemudian dia kembali melakukan kesalahan tersebut. Tu belacan tadi Ustaz ya? Tu sambat belacan. Sambat belacan. Jadi panduan yang dibuat oleh para ulama kita, ahli-ahli sufi kita ialah kita kena kembali bertaubat. Dia tak boleh pula, aku dah buat ni tak payah taubat lah. Tapi bukan niat kita nak mempermain-mainkan taubat. Betul tak? Berbeza tu. Jadi bila bersalah tu ulang lagi, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang menentukan terima ataupun tak terima bukan ustaz, bukan dai, bukan siapa. Allah yang akan menentukan. Dia tengok kejujuran kita, keikhlasan kita, sejauh mana kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ketika mengarahkan dan memerintah supaya beristighfar, Nabi gunakan perkataan man lazimal istighfar. Sesiapa yang melazimi istighfar. Apa maksud melazimi? Biasakan. Selalu, sentiasa. Bukan istighfar ni seminggu sekali. Melazimi. Kalau Nabi SAW pun istighfar dalam sehari 70 kali. Dalam setengah riwayat kata sampai 100 kali. Ini Rasul, ini Nabi yang maksum pun beristighfar. Maknanya bila kita istighfar, latih istighfar, jadi kemungkinan untuk kita mengulang itu agak payah. Sebab kita sentiasa beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita mengaku kelemahan kita di hadapan Allah. Mengaku kesalahan kita di hadapan Allah. Bukan hadapan manusia. Di hadapan Allah. Jadi itu insya-Allah merupakan satu cara
supaya kita dapat istiqamah di atas melakukan kebaikan dan tidak berpaling untuk melakukan kejahatan. Dia ada dua perkara dai. Yang pertama buat baik. Yang kedua kita nak istiqamah. Ini dua perkara. Buat baik mungkin boleh buat baik. Nak kekalkan buat baik tu. Macam kita nak buat solat duha lah. Nak solat duha sekali-sekala boleh. Nak istiqamah itu bukan satu benda yang mudah. Nak qiyamul lail bagi contoh. Buat sekali tak payah. Buat 2 kali tak payah. Tapi nak istimrar. Nak istiqamah. Sebab itu dikaitkan bahawa orang yang istiqamah itu orang yang sentiasa melazimi perkara yang difardukan oleh Allah. Istaqamu ala faraidillah. Orang istiqamah, orang yang lazimi apa yang difardukan oleh Allah dan sudah tentu menjauhi segala dosa-dosa besar. Dan orang yang beriman diletakkan sebagai orang yang berjaya. Orang yang berjaya. Dan di antara ciri orang berjaya, kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 6, ialah walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang sentiasa menjaga maruah diri mereka. Kalau terjemahan Melayu dia sebut menjaga maruah. Kalau terjemahan Indonesia, mereka menjaga kemaluan mereka. Maksudnya di sini ialah mereka tidak terlibat dengan pengzinaan. Orang yang menjauhi zina disebut sebagai antara aflahal mu'minun. Orang yang berjaya. Jadi cantik sekali lah kita sebut tadi, orang berjaya, orang tinggalkan dosa besar. Jadi dia dengan tinggalkan dosa besar itu dapat mengampunkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang itu. Jadi ini kita kata kita akan berusaha sentiasa supaya kita termasuk daripada golongan yang mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi Nabi juga menjanjikan 7 golongan yang mendapat naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah warajulun da'athum ra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang dapat naungan arash di sisi Allah pada hari tiada naungan, antaranya ialah seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang punya kedudukan yang baik. Cantik pula tu. Apa dia jawab? Faqala inni akhafullah. Dia kata aku ni takut kepada Allah. Aku tak memilih zina kerana inni akhafullah, sebab saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tunjang kepada cara untuk kita menghindarkan diri daripada perbuatan dosa besar. Sedikit mungkin kesimpulan ringkas daripada Fadil Ustaz tentang 3 dosa besar yang kita bicarakan pada hari ini. Zina, bunuh dan murtad. Silakan Ustaz. Baik, ini merupakan 3 dosa besar yang mesti, yang wajib kita jauhi. Yang pertama kita sebut tadi ialah pengzinaan. Jadi bukan sekadar kita kata tidak melakukannya tapi menjauhi. Kalau Quran pun sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina kerana zina itu merupakan perkara dosa dan perkara yang kotor, perkara yang jelek. Jadi jangan dekati. Bukan sekadar jangan berzina. Satu. Yang kedua ialah kita menjaga nyawa. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan nyawa kita. Seperti yang kita bincangkan tadi. Umpamanya kita tidak terlibat dengan arak dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita jauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang menyebabkan kita keluar daripada agama. Sama ada yang apa yang kita sebut sebagai syirik ataupun yang kita sebut sebagai ridah tadi dalam perbincangan kita tadi. Ini dia, sebagai seorang Islam kita jaga baik-baik, jaga pandangan mata, jaga tingkah laku kita agar kita tidak terjerumus dengan dosa-dosa besar. Baik, mungkin sebagai penutupan kita pada hari ini, penutup kita pada hari ini, mungkin kita boleh tadah tangan sama-sama, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan daripada dosa besar. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terkadang kita manusia tidak terlepas daripada melakukan dosa. Tapi masalahnya ada yang mengulang dosa tersebut. Tetapi selagi matahari belum terbit daripada arah barat, usahlah kita putus asa untuk terus bertaubat kerana Allah sentiasa rindukan taubat hamba-Nya. Jangan pernah kita melengahkan waktu untuk bertaubat kerana hari esok belum tentu untuk kita. Dan ingatlah, syurga itu akan dipenuhi dengan pendosa yang bertaubat. Saya tinggalkan kata-kata ini untuk kita sama-sama fikirkan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan, nasihat dan pendidikan yang Ustaz berikan kepada kami semua. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala esok. Kita dalam topik fiqh perubatan bersama dengan Ustaz Fawaz Fazil dan Da'i Hadori. Teruskan bersama dengan kami dan saya mohon maaf di atas lanjur kata tersalah bicara. Saya Da'i Aiman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.